Assalamualaikum. Hari ini aku akan share sikit dekat korang tentang apa itu depression, simptom-simptom depression, faktor-faktor yang menyebabkan depression dan juga cara-cara untuk kita mengatasi masalah depression. So, first thing first, depression ni apa sebenarnya? Okay. Kalau ikutkan depression ni maksud dia keadaan di mana seseorang mengalami gangguan emosi ataupun berada dalam keadaan mood yang sedih yang terlampau sehingga berlanjutan dan juga boleh mengganggu aktiviti seharian dia. Macam mana kita nak tahu yang orang-orang di sekeliling kita ataupun diri kita sendiri ada simptom-simptom depression ni? Okay, so first thing is dia berasa, seseorang tu merasa sedih yang berlanjutan sehingga 2 minggu ataupun lebih. Kesedihan dia tu mestilah berlanjutan ataupun berturutan selama 2 minggu. Dia tak boleh hari ni sedih, esok tu dia dah okey. So that is not depression. Yang kedua, dia hilang rasa seronok terhadap sesuatu yang pernah dia sukai dulu. Yang ketiga, sama ada selera makan dia bertambah ataupun berkurang. Yang keempat, sama ada dia mengalami masalah sukar untuk tidur ataupun tak boleh tidur langsung. Benda ni juga panggil sebagai insomnia, ataupun dia mengalami masalah terlebih tidur ataupun hypersomnia. Orang depression ni juga dia ada masalah cepat letih, dia selalu lesu, tak bermaya. Sebab apa benda ni jadi? Sebab otak orang yang stres ataupun orang yang depres ni dia akan mengalami masalah untuk memproses antibody badan. So dia akan jadi cepat letih ataupun cepat sakit berbanding dengan orang normal. Apa faktor yang menyebabkan ataupun faktor yang lead to depression? First adalah environment di sekitar. Maksudnya contohnya macam dia ada masalah dengan family, dengan kawan, family dia tak support dengan apa yang dia buat, ada selalu kena bully dengan kawan. Yang kedua, corak pemikiran dia sendiri. Maksudnya persepsi dia kepada diri dia sendiri ataupun kehidupan dan juga dunia sekitar dia. Persepsi kepada diri sendiri ni maksudnya sama ada dia boleh terima ke tak diri dia tu sendiri, sama ada dia, sebab orang yang depression ni dia selalu mempertikaikan tahu kehidupan dia tu. Dia selalu mempertikaikan dia, kenapa nasib dia macam ni, kenapa diri dia macam ni. Itu adalah benda-benda yang lead to depression. Yang ketiga, mungkin dia pernah kehilangan orang yang disayangi. Keempat, dia menghidap penyakit kronik sebab dia tahu dia dah tak lama hidup. So benda tu boleh lead to stress and juga depression. Okay, macam mana nak atasi masalah depression ni? First, benda yang paling penting sekali adalah jumpa pakar. Sebab depression ni sebenarnya adalah satu penyakit. Kita kena anggap depression ni adalah satu penyakit. So, kita kenalah pergi jumpa pakar dan orang-orang yang bertauliah, yang ada bidang ataupun kepakaran dalam benda-benda macam ni, such as psychologist, untuk kita dapatkan rawatan dan juga bantuan. Peranan kita ataupun orang-orang di sekeliling, contohnya macam kita nampak yang kawan-kawan kita ataupun ahli keluarga kita sendiri ada simptom-simptom depression. So kita kat situ memainkan peranan di mana kita perlu bagi sokongan dan hulurkan bantuan kepada mereka. So actually kita kena peka dengan orang-orang sekeliling kita. Selalulah tanya khabar, kau okey ke tak. So bila kita tahu kawan-kawan kita ada menghadapi sebarang masalah ataupun apa-apa masalah sekalipun, bila diorang cerita masalah kat kita, kita kena be understanding. Kita kena support dia, kita kena dengar masalah dia, dengar, understand apa yang dia hadapi, be empathetic. Lepas tu baru kita bagi nasihat bersesuaian dengan apa yang dia hadapi. Yang ketiga, ini paling penting, kita jangan sesekali anggap bahawa orang yang depression ni adalah disebabkan dia jauh daripada agama ataupun Tuhan. That is not right. Memang betul, agama boleh bantu untuk sembuhkan depression ni, tapi dia bukanlah penyebab. Pesanan saya kepada semua orang, janganlah sesekali kita memperlekehkan masalah orang lain. Jangan sesekali bandingkan masalah dia dengan masalah kita. Sebab setiap orang ada different type of tolerance to stress. Maksudnya setiap orang cara dia cope dengan stres dia berbeza.